Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan 3 kisah seram. Ketiga-tiga kisah ni berlaku di Ulu Yam. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Untuk kisah pertama ni saya akan gunakan nama samaran Cik Mat. Perkara ni berlaku pada tahun 1999. Pada masa tu Cik Mat bertugas bekerja sebagai seorang pemandu. Pemandu apa saya tak pastilah. Pemandu bas ke pemandu van ke, tak tahulah. Tapi saya rasa dia bekerja sebagai seorang pemandu peribadi. Mungkin memandu bos di sebuah syarikat. Sebab dia kerja tak tentu masa. Masa tu Cik Mat tinggal di Batang Kali dan bekerja di Kuala Lumpur. Setiap hari, Cik Mat berulang daripada Batang Kali nak pergi ke Kuala Lumpur tu, dia akan menggunakan jalan hutan simpan Ulu Yam. Sebab jalan tu lah yang paling singkat dan menjimatkan masa. Lagi satu jalan adalah jalan rawang, tapi agak jauh lah jalan rawang tu. Cik Mat berulang alik daripada rumah ke tempat kerja, daripada tempat kerja ke rumah dengan menaiki motosikal. Motosikal model Naskris. Lama jugalah Cik Mat bekerja dekat situ. Lebih kurang 14 tahun. Macam yang saya cakap tadi, bekerja sebagai seorang pemandu ni memang tak tentu masa. Kadang-kadang lewat malam, awal pagi baru balik. Jalan yang Cik Mat selalu guna ni, jalan hutan simpan Ulu Yam tu, memang biasanya lengang, tak ada orang. Pukul 9, bermula daripada pukul 9 malam, memang dah tak ada orang lalu. Memang tempat tu jadi sunyi. Perkara ni berlaku selepas 2 bulan. Cik Mat bekerja di syarikat di Kuala Lumpur tu. Maknanya baru lagi lah. Pada satu malam ni, Cik Mat bekerja lebih masa. Sebab dia perlu menghantar seorang pegawai ni ke airport. Bila dah selesai semua, pukul 11. Pukul 11 barulah pegawai tu selamat berlepas. Jadi Cik Mat pun bergegaslah balik semula ke bangunan pejabat. Dah hantar kereta semua, ambil motor. Sedar-sedar dah pukul 12.40. Memang dah lewat lah masa tu. Tapi nak buat macam mana kan, dah memang kerja dia macam tu. Tanpa membuang masa, Cik Mat pun pakai helmet, start motor semua. Mulalah bergerak menuju ke Batang Kali. Macam biasalah, Cik Mat akan lalu jalan hutan simpan Ulu Yam. Bila Cik Mat dah masuk dalam jalan hutan simpan Ulu Yam tu, lebih kurang setengah perjalanan, tiba-tiba hujan pun turun, hujan renyai. Dan pada masa yang sama, Cik Mat sampai dekat satu bukit. Cik Mat sedang mendaki bukit masa tu, menaiki motor model Naskris dia. Masa mendaki bukit tu, motor Cik Mat terasa berat lain macam. Memanglah kalau kita mendaki bukit ni, jadi perlahan kan, tapi ini lain. Motor dia rasa berat lain macam malam tu. Cik Mat dah pulas habis dia punya throttle minyak tu. Tapi motor masih lagi tak laju. Tetap perlahan, tetap berat. Cik Mat dah mula rasa meremang pada masa tu. Habis segala ayat Quran yang dia tahu dibaca. Lama jugalah keadaan macam tu. Lebih kurang 10 minit. Dan akhirnya Cik Mat pun sampailah ke puncak bukit tu. Bila dah sampai dekat atas puncak bukit tu, barulah motor dia terasa balik kepada keadaan asal. Dah tak berat macam tadi. Masa Cik Mat berada di puncak bukit tu, hujan dah reda. Dan dia rasa sangat-sangat sejuk masa tu. Yelah sebab dia tak sempat nak pakai baju hujan apa tadi. Baju dia basah, semua basah. Sebab itulah dia rasa sejuk. Jadi Cik Mat buat keputusan untuk lepak dulu dekat puncak bukit tu, hisap rokok. Cik Mat pun keluarkan kotak rokok daripada beg dia. Kemudian dia cucuh dengan lighter. Sedang Cik Mat hisap rokok tu, dia terperasan di kawasan cerun bukit dekat bawah, dia nampak macam ada banyak cahaya. Seolah-olah ada kawasan perumahan dekat bawah tu. Macam ada kampung dekat bawah tu. Cik Mat berasa hairan bila tengok keadaan macam tu. Sebab dia dah lama. Masa tu dah 2 bulan dia berulang alik. Tak pernah sekali pun dia tahu dekat cerun bukit tu ada kawasan penempatan, ada kawasan kampung. Sedang Cik Mat leka hisap rokok sambil tengok pemandangan di bawah cerun tu, pemandangan cahaya perumahan tu. Tiba-tiba Cik Mat ditegur daripada arah belakang. Cik Mat terkejut lah pada masa tu sebab dia langsung tak sangka ada orang dekat atas puncak bukit tu. Cik Mat pun tolehlah ke belakang. Bila Cik Mat toleh ke belakang, dia tengok ada seorang lelaki tua, pakcik tua ni. Daripada anggaran Cik Mat, lelaki tua tu mungkin dah berusia sekitar 60-an. Lelaki tu bercakap dah dengan Cik Mat. Datang daripada mana ni? Nak pergi ke mana? Cik Mat pun berborak lah dengan dia. Lepas tu pakcik tua ni pelawa Cik Mat untuk pergi ke rumah dia di bawah cerun bukit tu.
Cik Mat pun menolak dengan baik. Dia pun cakap dah dekat pakcik tu, tak boleh pakcik, minta maaf lah, sebab saya dah lewat ni, isteri saya menunggu kat rumah. Macam tu lah. Lepas tu Cik Mat tanyalah pakcik tu, pakcik buat apa dia kat sini malam-malam? Lepas tu pakcik tu bagi tahu, oh saya nak ambil ni air. Nampaklah dia ada bawa bekas air tu. Dan Cik Mat pun memang tahu dekat atas bukit tu memang ada mata air. Kalau dulu mata air tu disalurkan menggunakan buluh. Tapi sekarang ni mata air dekat atas bukit tu menggunakan pipe PVC. Cik Mat pun perhati je pakcik tu. Pakcik tu ambil air, kemudian dia pun turun cerun bukit tu. Laju pakcik tu turun. Cik Mat tak fikir apa-apa yang pelik lah pada masa tu. Mungkin pakcik tu memang orang duduk dekat situ. Jadi sebab tu lah dia laju turun. Dah biasa kan. Cik Mat pun start motor dan mulalah sambung perjalanan balik dia ke Batang Kali. Keesokan harinya Cik Mat bekerja macam biasa. Masa tu hari Jumaat. Yang hari kejadian tu malam tu hari Khamis lah, Khamis malam Jumaat. Jadi pada hari Jumaat ni Cik Mat bekerja macam biasa. Jam 5.30 petang Cik Mat pun balik daripada Kuala Lumpur, lalulah dekat Jalan Ulu Yam tu. Bila dah sampai dekat puncak bukit tu, Cik Mat berhentikan motor sebab dia nak tengok dekat cerun bukit tu betul ke ada perkampungan. Tapi yang mengejutkan, bila Cik Mat pergi tengok, dia tengok apa tu dekat cerun bukit tu, memang tak ada apa-apa. Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan ada penempatan manusia dekat situ. Tak ada sebiji rumah pun. Kawasan tu cuma dipenuhi dengan hutan. Masa tu Cik Mat dah mula tertanya-tanya dalam fikiran dia, apa sebenarnya yang terjadi dekat dia semalam. Sampai di Batang Kali, Cik Mat singgah dekat kedai kopi. Dia lepak dekat situlah, bersembang dengan member dia, dengan orang-orang kampung. Cik Mat pun ceritalah apa yang berlaku dekat dia semalam. Bila kawan-kawan dia dan penduduk setempat tu dengar cerita dia orang semua terdiam. Tak lama lepas tu adalah seorang penduduk kampung ni bercerita, nasib baik engkau tak pergi ikut pakcik tua tu pergi ke rumah dia. Sebab dulu memang dah ada kes orang hilang dekat situ. Seminggu dia hilang. Tapi lepas seminggu, dia balik semula ke rumah. Dia pun berceritalah, dia jadi macam engkau ni lah. Ada pakcik tua ajak dia singgah dekat rumah. Tak tahulah masa tu hujan ke apa, tapi dia ikut pakcik tu. Dan katanya orang yang hilang tu, dia cuma tidur di rumah pakcik tua tu cuma semalaman saja. Dan katanya lagi, masa nak balik tu, pakcik tu ada bagi dia satu bekalan makanan. Pakcik tu bagi kat dia nasi lemak. Dan nasi lemak tu dibungkus menggunakan daun pisang hutan. Tapi bila dia dah sampai dekat rumah dia buka balik bungkusan daun pisang hutan tu, tak ada nasi lemak dekat dalam tu. Yang ada dekat dalam bungkusan tu adalah batu zamrud dan beberapa biji emas yang bersaiz kecil. Sampai sekarang Cik Mat masih lagi tertanya sama ada pakcik tua yang tegur dia malam tu adalah manusia ataupun jelmaan makhluk halus. Dan Cik Mat masih lagi berharap supaya dia dapat melihat sekali lagi pemandangan yang dia nampak malam tu. Pemandangan perkampungan yang bercahaya tu. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Alias. Kisah ni berlaku pada tahun 2002. Pada masa tu, Alias bekerja di Kelang, bekerja di sebuah pejabat. Rumah Alias terletak di Selayang. Masa tu Alias berulang-alik daripada Selayang nak pergi ke Kelang melalui Jalan Ulu Yam setiap hari macam tu. Setiap hari Alias akan bergerak awal. Pukul 6.30 pagi tu dia dah bergerak dah. Sebab dia nak elakkan kesesakan lalu lintas. Lagi satu, dia perlu hantar adik dia pada waktu pagi di Selayang tu. Lepas tu barulah dia pergi menuju ke Kelang. Untuk jimatkan masa, sebab itulah dia lalu dekat Jalan Ulu Yam tu. Pada satu hari, Alias balik lewat daripada tempat kerja. Pukul 2 pagi baru balik. Jadi macam biasalah, Alias akan menggunakan Jalan Ulu Yam. Bila masuk dalam Jalan Ulu Yam tu, Alias perasan dekat belakang kereta dia ada sebiji kereta kancil yang follow dekat belakang. Alias berasa lega lah pada masa tu sebab ada juga kereta yang sekali dengan dia lalu dekat Jalan Ulu Yam tu. Masa tu Alias dengar radio THR. Bila sampai di satu kawasan perkelahan ni, kawasan perkelahan pertama, Alias tengok sekali lagi dekat cermin pandang belakang. Masa tu Alias masih lagi nampak kereta kancil tu masih lagi follow dekat belakang. Alias pun terus memandu. Sebaik saja sampai dekat satu jalan yang lurus ni, jalan yang lurus tu terletak hampir dengan kawasan perkelahan yang nombor 2. Dekat situlah perkara pelik ni berlaku. Alias ternampak menggunakan suluhan lampu kereta dia tu daripada jauh, lebih kurang sekitar 600 ke 700 meter dekat depan. Alias nampak di sebelah laluan lorong kiri jalan
seakan-akan ada lelaki sedang berdiri. Tapi pada masa tu Alias masih lagi tak dapat lihat dengan jelas. Alias pun perlahankan kenderaan. Bila dah dekat tu, barulah jelas nampak apa sebenarnya yang ada dekat laluan kiri jalan. Rupanya dekat lorong kiri tu, tempat laluan kereta Alias ni, ada 6 orang lelaki sedang sembahyang berjemaah di atas jalan. Ada seorang imam dan 5 orang makmum masa tu. 5 orang makmum ni berbaris, soft dia orang tu, betul-betul di atas laluan kiri jalan. Alias dah mula rasa pelik pada masa tu. Dah kenapa pula sembahyang kat sini malam-malam macam ni? Alias pun perlahankan kenderaan dan masuk ke lorong kanan. Sebab masa tu memang tak ada kenderaan lain. Cuma kereta dia dan juga kereta kancil dekat belakang dia. Masa Alias berselisih dengan jemaah tu, dia nampak dengan jelas lah jemaah tu pakai macam mana. Dia pakai macam biasalah. Baju Melayu macam orang pergi masjid macam mana. Baju Melayu pakai kopiah, pakai kain pelekat. Yang pakai jubah pun ada. Bila dah melepasi jemaah tu, Alias pun masuk balik ke lorong kanan. Masa tu Alias tengoklah dekat cermin pandang belakang. Bila Alias tengok dekat cermin pandang belakang tu, Alias nampak kereta kancil tu lalu aja. Dia tak elak pun. Dia lalu aja lorong kiri tu. Dan Alias perasan 6 orang lelaki yang sedang solat berjemaah tadi dah hilang. Dah gaib. Hilang daripada pandangan. Alias mula meremang pada masa tu. Dan sejak daripada malam tu, Alias jadi macam takut nak guna jalan tu pada waktu malam. Untuk kisah ketiga ni, saya akan gunakan nama samaran Hakim. Kisah ketiga ni ringkas saja. Simple je. Pada malam tu, Hakim bersama dengan mak dia dan juga kakak dia berada dalam kereta. Diorang bertiga dalam perjalanan balik daripada Penang nak balik ke KL. Hakim yang memandu kereta pada malam tu. Lepas dah keluar daripada exit Hulu Bernam tu, diorang pun masuklah dekat jalan Ulu Yam ni. Itu adalah pertama kali diorang lalu dekat jalan Ulu Yam tu. Masa tu jam dah menunjukkan pukul 1.30 pagi. Keadaan dekat kiri kanan jalan ni memang gelap lah pada masa tu. Bila tiba di satu kawasan ni, kawasan berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Hulu Selangor kalau tak silap. Tiba-tiba suasana di sebelah kiri jalan menjadi meriah. Di sebelah kiri jalan pada masa tu, Hakim dan juga mak dia nampak ada banyak cahaya. Cahaya yang sangat cantik. Panjang aja ke depan. Dan di sepanjang jalan tu, di sebelah kiri jalan, ada banyak deretan rumah-rumah yang besar. Rumah-rumah tu sangat cantik. Hakim dengan mak dia tak bercakap pada masa tu. Sebab dia orang macam terpegun lah tengok keindahan kawasan tu. Bila dia orang dah melepasi jalan tu, barulah Hakim bercakap dengan mak dia. Mak nampak tak tadi dekat kiri jalan? Cantik kan rumah-rumah tu? Mesti kaya-kaya orang kat sini. Lepas tu mak Hakim pun jawab, yelah cantik lah rumah-rumah kat situ. Lampu-lampu dia pun cantik. Tiba-tiba kakak Hakim yang duduk dekat kursi belakang menyampuk. Hakim, kau cakap apa ni? Mak, betul ke mak nampak ada rumah kat belakang tadi? Hakim dengan mak dia pun cakap lah dekat kakak Hakim ni. Yelah, tak nampak ke tadi rumah besar-besar cantik tadi? Kakak Hakim pun masa tu menggelabah lah. Mak, biar betul mak Hakim. Mana ada rumah tadi? Daripada tadi mana ada apa-apa, gelap aja kawasan ni. Mak dengan Hakim nampak apa sebenarnya ni? Hakim pada mulanya memang tak berapa percayalah apa yang kakak dia ni cakap. Jadi keesokan harinya, Hakim pergi semula dekat jalan Ulu Yam tu. Dan bila Hakim tengok memang betul lah, tak ada apa-apa dekat situ. Dekat situ cuma ada hutan, sungai dan juga paya je. Jadi tak tahulah apa sebenarnya yang Hakim dan juga mak dia nampak pada malam tu. Dan kenapa kakak dia tak nampak benda yang sama. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.